Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 100. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula ayat 101 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 101, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang bermaksud, dan apabila kamu musafir di muka bumi ini, maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan atau memendekkan sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 101 surah An-Nisa ni ialah ayat ataupun dalil yang menunjukkan bahawa boleh mengqasar ataupun memendekkan sembahyang ketika mana kita sedang bermusafir. Ya, kata Allah Ta'ala pada ayat ni, wa idza darabatum fil ardi, dan apabila kamu bermusafir di atas muka bumi ni. Musafir mungkin lil ghazw, mungkin bermusafir kerana nak berperang, awit tijarah, atau mungkin kerana hendak berniaga, aw ghairihima, ataupun kerana tujuan yang lain. Selagi mana musafir ini bukan tujuan dia maksiat, maka falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah, maka tidak ada dosa ke atas kamu daripada memendekkan sembahyang atau mengqasar sembahyang. Fatusallu ar-rubaiyah rak'ataini, sehinggakan sembahyang yang 4 rakaat boleh diqasar menjadi 2 rakaat sahaja. Ini satu keringanan yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Islam ketika mana mereka sedang bermusafir. Ya, maka dalam Islam itu sentiasa ada keringanan yang Allah Ta'ala bagi ketika mana sedang menghadapi kesukaran. Dahulu orang-orang apabila bermusafir, mereka memang amat sukar, ya, sangat sukar, sukar dalam perjalanan. Kemudian ada kesukaran lagi, ancaman keselamatan mereka, kerana zaman dahulu ramai penyamun, ramai perompak, ramai pencuri dan lain sebagainya di dalam perjalanan. Maka Allah Ta'ala bagi satu keringanan oleh kerana ada satu kesukaran yang dihadapi. Maka dalam qawaidul fiqhiyah ada satu qawaid, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesukaran, masyaqqah, tajlibut taisir, itu menyebabkan akan ada keringanan. Maka dalam Islam, setiap ada keringanan,
Setiap ada kesukaran, maka akan sentiasa ada kerenganan. Seperti dalam bermusafir, ya, ada kesukaran dalam bermusafir, maka boleh mengqasar sembahyang. Dan ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Min madhahiri taysiri syariah takhfifus salati 'alal musafir. Fashkurullah ta'ala ala hadhihi ni'mah. Ini salah satu bentuk keringanan dalam syariat. Allah Ta'ala beri keringanan sembahyang apabila sedang bermusafir. Oleh kerana itu, kita perlu untuk bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Ya? Maka ayat ini menunjukkan masyru'iyati qasri salati fi hali safar. Disyariatkan untuk mengqasar sembahyang semasa bermusafir. Wa annahu laisa biwajibin, walaupun ianya tidaklah wajib. Maka mengqasar sembahyang ketika bermusafir itu hukumnya tidaklah wajib, tetapi boleh, bahkan digalakkan untuk bermusafir, untuk mengqasar sembahyang ketika mana sedang bermusafir, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Jadi pada masa dahulu, yang menjadi alasan mengqasar sembahyang dalam musafir itu kerana takut diserang oleh orang-orang kafir. Dahulu orang-orang kafir tu mereka ada di mana-mana. Dalam perjalanan orang-orang Islam mereka ada, dan sentiasa mereka kacau, sentiasa diserang. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala beri satu keringanan untuk mengqasar sembahyang, sehingga sembahyang itu tidak begitu panjang lagi. Maka zuhur yang sepatutnya 4 rakaat boleh jadi 2, asar yang sepatutnya 4 rakaat boleh jadi 2. Dan ayat ni juga menunjukkan kepada kita bahawa mengqasar ini hanya dalam bermusafir sahaja. Di luar daripada musafir tak boleh mengqasar. Jamak ada yang membolehkan. Jamak boleh qasar, boleh dalam musafir, boleh di luar daripada musafir. Tetapi kalau qasar, ia hanya ada dalam musafir sahaja. Ya. Baik, so dahulu yang menjadi illat dia, sebab dia Allah Ta'ala syariatkan mengqasar sembahyang tu, in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, kerana ada rasa takut terhadap kejahatan orang-orang kafir ataupun diserang oleh orang-orang kafir dalam perjalanan dahulu. Tetapi mungkin kemudian yang menjadi persoalan, macam mana kalau zaman sekarang? Zaman sekarang ni kita sudah insya-Allah tak ada rasa takut lagi. Contoh, kita nak balik kampung, tak ada rasa takut pun dalam perjalanan tu. Semua orang Islam. Kalau kita nak sembahyang pun dekat RNR tak ada yang kacau kita. So masih boleh ke kita ni mengqasar sembahyang? Kalau kita tengok pada ayat ni, dahulu yang menjadi sebab utama dia ialah kerana ada rasa takut akan diserang oleh orang-orang kafir kalau sembahyang terlalu lama. Ya, maka Allah Ta'ala syariatkan qasar, bagi keringanan untuk dipendekkan. So sekarang ni kita hidup di negeri yang aman. Kita sembahyang insya-Allah tak akan ada yang kacau kita, dan kita tak bimbang pasal itu pun. So persoalan dia, masih boleh ke kita ni mengqasar sembahyang? Kalau kita tengok secara zahirnya pada ayat ni, nampaknya macam tak sesuai. Tetapi tidak demikian. Ya, mengqasar sembahyang ni tetap disyariatkan. Walaupun pada asalnya dahulu sebab disyariatkan Allah Ta'ala kerana ada rasa takut, tetapi syariat ini kekal. Ya, syariat ini kekal sampai hari kiamat. Kenapa? Ada hadis daripada Ya'la bin Umayyah. Dahulu dia berkata, qultu li Umar bin Khattab. Dia berkata kepada Umar bin Khattab, inna Allah yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, in khiftum,
jika kamu takut, ini pasal mengqasar sembahyang ni. Jika kamu takut. So dia tanya, waqad amanan nas, sekarang ni orang dah aman dah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, jika kamu takut maka boleh mengqasar. Sekarang ni dah aman dah, orang kafir dah tak kacau kita. So macam mana? Masih boleh ke mengqasar tu? Maka faqala, Umar pun berkata, ajibtu mimma ajibta minhu, saya pun hairan apa yang kau hairan tu. Maka fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik, maka Nabi SAW pun ditanyalah tentang perkara ini, bahawa sekarang ni dah aman, dulu ada rasa takut, sekarang ni dah aman, macam mana boleh lagi ke mengqasar tu? Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Mengqasar sembahyang tu, memendekkan sembahyang tu semasa bermusafir dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat sahaja, itu satu sedekah Allah Ta'ala untuk kamu. Faqbalu sadaqatahu, maka terimalah sedekah Allah Ta'ala tu. Sebab itulah kalau ditanya mana yang utama, sembahyang qasar atau sembahyang sempurna dalam musafir, jawapannya sembahyang qasar. Jawapannya sembahyang qasar. Kenapa? Sembahyang qasar ni, ia adalah satu sedekah Allah Ta'ala untuk kita. Kalau ada orang sedekah dekat kita, kita tak terima, macam mana agaknya? Apa sikap terbaik? Orang nak bagi sesuatu dekat kita, kita terima atau kita tolak? Sikap terbaik kita kena terima. Walaupun mungkin yang dia bagi dekat kita tu, kita mampu beli. Ya, contoh, orang bagi kepada kita nasi, ya, dengan lauk sekali, dia bagi dekat kita. Apa sikap terbaik kita? Kita terima atau kita tolak? Kita terimalah, sebab ni orang bagi. Walaupun kita boleh beli nasi dengan lauk sekali, kita boleh beli, tetapi sikap terbaik adalah menerima. Dalam musafir, mungkin saja kita boleh sembahyang dengan sempurna 4 rakaat, tak ada hal, ya. Sembahyang zuhur 4 rakaat tak jadi masalah, sembahyang asar 4 rakaat tak jadi masalah. Tetapi mengqasar ni ialah sedekah Allah untuk kita. Allah sedekah kepada kita, kita tak terima. Manusia saja sedekah dekat kita, bagi sesuatu dekat kita, kita rasa segan untuk menolak, walaupun mungkin kita tak dah berapa suka dengan apa yang dibagi tu. Ni Allah sedekah dekat kita, lalu kita tak terima. Sikap terbaik kita terimalah. Walaupun tadi sembahyang qasar tu tidaklah wajib, tetapi yang utama adalah qasar sembahyang semasa kita bermusafir, kerana ini satu sedekah Allah Ta'ala untuk kita yang sepatutnya kita terima. Jadi Masya Allah, ini rahmat Allah Ta'ala untuk kita semua. Jadi walaupun keadaan kita sekarang Alhamdulillah dah aman, ya, tidak seperti zaman dahulu mereka berada dalam ketakutan, gangguan, serangan daripada orang-orang kafir, tetapi syariat mengqasar sembahyang tu masih kekal sampailah ke hari kiamat. Dan inilah salah satu daripada kerenganan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, maka kita kena bersyukur, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada hujung ayat ni, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu, ya. Orang-orang kafir itu permusuhan mereka amat nyata terhadap orang Islam ni, ya. Maka oleh kerana itu mereka tidak akan mahu membiarkan kita sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan mereka nak kacau, mereka nak ganggu. Itulah perangai daripada orang-orang kafir ni. Mereka tak suka kalau orang Islam beribadah, bukan sebab kacau mereka, tetapi sebab ada kedengkian dalam hati mereka, tak suka melihat orang Islam tu melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyadzu billah. Maka mereka adalah musuh yang nyata
bagi kita. Baik, kita teruskan ayat 102. Pada ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Yang bermaksud, dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam kepada mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersama-samamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan musuh. Dan hendaklah datang pula puak yang lain, maksudnya puak yang kedua, yang belum sembahyang kerana menjaga serbuan musuh, maka hendaklah mereka bersembahyang berjamaah bersama-samamu. Dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang-orang kafir memang suka kalau kamu cuai, lalai akan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan ataupun kamu sakit. Dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga, sesungguhnya Allah Ta'ala menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. Ayat 102 daripada surah An-Nisa ni menjelaskan kepada kita tentang solat khauf. Ada dalam Islam solat khauf, solat kerana dalam keadaan takut. Ni biasa berlaku dalam kondisi perang. Jadi sembahyang ni adalah ibadat yang amat sangat penting, sehinggakan dalam keadaan ketakutan yang luar biasa pun, dalam bertempur menghadapi musuh di medan perang, kewajipan sembahyang tidak pernah digugurkan. Ia mesti dilakukan. Bahkan kalau kita perhatikan ayat ni nanti, sembahyang khauf ini dilakukan secara berjamaah. Maka berdasarkan ayat inilah para ulama menyatakan, ada setengah ulama menyatakan sembahyang berjamaah itu wajib. Walaupun dalam mazhab Syafi'i bukan wajib. Cuma dalam mazhab yang lain, setengah ulama ada berpendapat wajib. Hujah mereka ni, kenapa? Kerana dalam kondisi perang pun, dalam keadaan takut sekalipun, Allah Ta'ala masih perintahkan untuk melaksanakan sembahyang khauf. Dan sembahyang khauf ni dilaksanakan dalam keadaan berjemaah. Ada seorang imam yang memimpin. Ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya melaksanakan sembahyang itu secara berjamaah. Hatta dalam kondisi perang yang mengancam nyawa mereka yang berada di medan perang tersebut. Ya. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, wa idza kunta fihim,
dan apabila engkau Muhammad berada dalam kalangan mereka. Ini maksudnya ni semasa berperang, ya. Wa idza kunta fihim, dan apabila engkau ada bersama mereka ataupun dalam kalangan mereka semasa perang. Fa aqamta lahumus salata, lalu engkau mendirikan sembahyang untuk menjadi imam bagi mereka. Kalau kita terjemah ayat ini secara harfiahnya, fa aqamta lahumus salata, engkau mendirikan bagi mereka sembahyang. Ya, ini kalau kita terjemah secara bahasa. Fa aqamta lahumus salata, engkau mendirikan sembahyang bagi mereka. Padahal maksud dekat sini adalah imam. Kenapa Allah Ta'ala buat begitu? Kata para ulama, ini menunjukkan bahawa betapa besarnya peranan seorang imam dalam solat. Sehinggakan imam tu, dia ni seolah-olah menjadi penanggungjawab kepada sembahyang makmum dia. Maka yang jadi imam ni tak boleh sembarang orang. Dia kena ada kemampuan tertentu, barulah dia boleh jadi imam. Antara kemampuan yang dia ada, bacaan Quran dia kena bagus. Kemudian ada pengetahuan dia tentang fiqh, ya, terutama dalam bab sembahyang. Dia kena tahu, barulah dia layak untuk menjadi imam. Kerana tanggungjawab imam dia besar. Dia mesti bertanggungjawab kepada sembahyang jemaah dia. Sehingga kan Allah membahasakan fa aqamta lahumus salata, dan engkau mendirikan salat bagi mereka. Maksudnya jadi imam. Allah Ta'ala sebut macam tu kerana tanggungjawab imam tu sangat besar. Sehingga kan dalam hadis Nabi mengatakan qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam tu itu mengcover bacaan makmum. Ya, maka kalau misalkan bacaan imam tak betul, akan bermasalah semua. Sebab itu yang jadi imam ni kita kena pilih yang memang dia berkelayakan untuk menjadi imam dalam sembahyang, ya. So, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan macam mana cara melaksanakan sembahyang khauf ini. Kata Allah Ta'ala, faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka, lalu hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersama-sama engkau. Jadi cara melaksanakan sembahyang khauf ini, imam pertama-tama dia kena bagi dua kumpulan. Ya. Misalkan mereka yang hendak sembahyang ni ada sebanyak 10 orang, maka imam kena bagi dua dahulu. 5. Ya. Satu puak 5, yang satu puak lagi 5. Maka cara dia ialah, kata Allah Ta'ala, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersama-sama dengan engkau. Kalau kita umpamakan tadi mereka ni 10 orang, maknanya satu puak ni 5 orang, maka 5 orang pertama ni itu ikut sembahyang bersama-sama dengan Nabi atau sembahyang dengan imam. Berjamaah tu 5, ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Masing-masing kena sandang senjata dalam kondisi sembahyang tu, kerana ini dalam kondisi kondisi takut, ya, ataupun dalam keadaan ada ancaman, ya. Maka yang 5 orang tadi, kalau kita umpamakan 5, itu sembahyang dengan imam, ya. Mereka sembahyang dengan imam ni, kalau dulu dengan Rasulullah, dalam keadaan menyandang senjata masing-masing, tetap bersiap sedia untuk berperang, ya. So yang 5 lagi pergi dekat mana? Yang 5 lagi tu berdiri dekat belakang. Kerja dia apa? Kerja dia ialah untuk untuk menjaga mereka yang sembahyang. Sebenarnya cara solat khauf ni ada beberapa cara. Ini salah satu cara dia.
So yang dekat belakang tu, yang puak kedua tu, yang 5 tu, kerja mereka ialah berdiri di belakang, menghadap musuh, memperhatikan pergerakan musuh, menjaga mereka yang sedang sembahyang, yang 5 orang bersama-sama dengan imam tu, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. Kemudian apabila mereka telah sujud, ya, maka hendaklah mereka berundur ke belakang. Jadi cara dia ni ialah apabila dah selesai satu rakaat tu sampai kepada sujud, ya, berdiri, rukuk, i'tidal, kemudian sujud, selesai satu rakaat, imam itu dia terus berdiri, ya, imam dia terus berdiri. Makmum yang kumpulan pertama tadi, mereka ini menyempurnakan sembahyang mereka sendiri-sendiri tanpa ikut imam. Imam tetap berdiri. Makmum yang tadi, mereka menyempurnakan sembahyang mereka satu rakaat lagi. Sebab ni dalam kondisi perang, sembahyang tu pun diqasar, ya. So yang 5 ni mereka tambahkan satu rakaat lagi. Apabila sudah selesai, maka mereka akan berundur ke belakang. Mereka akan berundur ke belakang. Mereka pula yang menjaga serbuan musuh, ya. So yang 5 dekat belakang tadi, puak yang kedua tu, wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka. Maka mereka yang puak kedua itu, yang belum sembahyang tadi, kerana menjaga puak yang pertama tadi sembahyang, hendaklah mereka bersembahyang berjamaah bersama-sama dengan kau. Nabi sebagai imam saat itu masih dalam keadaan berdiri menunggu puak yang kedua. Puak yang pertama dah selesai, mereka berimam berjamaah dengan Nabi satu rakaat. Lepas tu Nabi berdiri, mereka sempurnakan lagi satu rakaat, ya. Nabi terus berdiri. Bila mereka dah habis sembahyang 2 rakaat sebab diqasar, maka yang berjaga-jaga dekat belakang tu masuk ke dalam saf. Yang tadi sembahyang puak pertama mereka berundur menjaga dekat belakang, yang belum sembahyang tadi masuk ke dalam saf ikut dengan Nabi SAW sembahyang. Maknanya Nabi baki satu rakaat, mereka ikut Nabi SAW satu rakaat tersebut, ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wal ya'khudhu hidhrakum wa aslihatahum, dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Maka digalakkan sembahyang khauf ini tetap dalam keadaan berjaga-jaga dan menyandang senjata masing-masing mereka, ya. Walaupun ini hukum dia sunat saja, ya, tetapi yang terbaik tetap menyandang senjata kerana dibimbangi datang serbuan musuh, ya. Begitu cara dia. Maka mereka ikut sembahyang dengan Nabi SAW satu rakaat. Kemudian apabila Nabi tasyahud, mereka bangkit lagi rakaat kedua. Nabi tunggu dalam tasyahud itu, kemudian mereka tasyahud dan Nabi salam, kemudian mereka ikut salam bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi ini salah satu cara untuk melaksanakan solat khauf, ya, untuk melaksanakan solat khauf. Ya, mungkin suatu masa nanti wallahu a'lam sembahyang ini mesti diamalkan, ya, oleh terutama mungkin mereka yang bekerja sebagai askar, ya, yang terjun ke medan perang dan lain sebagainya, wallahu a'lam, ya. Mungkin suatu hari ini akan diamalkan. Zaman dulu ini diamalkan, ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Orang-orang kafir memang suka kalau kamu cuai lalai akan senjata dan harta benda kamu. Sebab itu diperintahkan tadi supaya tetap menyandang senjata, ya. Sebab orang kafir itu sangat suka kalau kamu lalai, kamu cuai, ya, terhadap terhadap senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak.
Sebab itulah diperintahkan supaya tetap bersiap sedia, jangan pernah lalai, ya. Kemudian kata Allah, wala junaha alaikum in kana bikum adham min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatahum. Tetapi tidaklah berdosa jika kamu meletakkan senjata masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan, misalkan hujan ataupun kamu sakit sehingga kan tak boleh nak menyandang senjata, tidak jadi masalah. Maka berdasarkan ini, menyandang senjata dalam solat khauf itu hanya sunat saja, digalakkan. Seandainya tidak memungkinkan untuk menyandang senjata, maka tidak menjadi masalah, ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa khudhu hidhrakum, dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Kena sentiasa berjaga-jaga menghadapi orang-orang kafir ni. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya Allah Ta'ala sediakan azab seksa yang amat hina kepada orang-orang kafir, ya, yang sentiasa memusuhi umat Islam. Maka ayat 102 surah An-Nisa ni, ini ayat yang menjelaskan bahawa ada syariat solat khauf, solat kerana takut dalam kondisi perang menghadapi orang-orang kafir. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa tingginya perintah sembahyang, sehingga kan dalam kondisi macam mana pun tetap kena jaga sembahyang. Bahkan cara melaksanakan sembahyang khauf ini dilakukan secara berjamaah. Ini menunjukkan kepada kita, ya, menunjukkan kepada kita bahawa dalam keadaan takut saja kena sembahyang berjamaah, apatah lagi dalam keadaan aman. Sudah tentu kita lebih digalakkan lagi untuk melaksanakan sembahyang secara berjamaah, ya. Baik, kita teruskan ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri, duduk dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram, ya, merasa aman, ya, jika kamu telah merasa tenteram ataupun merasa aman keadaan itu, maka dirikanlah sembahyang itu dengan sempurna sebagaimana biasa. Sesungguhnya sembahyang itu satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya, ya. Ayat 103 ni menjelaskan syariat digalakkan berzikir selepas sembahyang, ya. Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Apabila kamu selesai mengerjakan sembahyang, maka berzikirlah kepada Allah. Maka lepas sembahyang kita digalakkan untuk berzikir. Dan Nabi SAW pun ajarkan kita zikir-zikir selepas sembahyang. Misalnya kita membaca istighfar, membaca tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Digalakkan. Mungkin ada orang bertanya-tanya, kenapa lepas sembahyang tu digalakkan kita berzikir seperti beristighfar, padahal kita baru sahaja melaksanakan sembahyang, ya? Maka jawapannya ialah kita digalakkan berzikir selepas sembahyang. Salah satu manfaat daripada zikir itu ialah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam solat kita. Semasa kita melaksanakan sembahyang, kita tak pernah luput daripada kekurangan. Mungkin kurang dalam bacaan kita, kurang dalam kekhusyuan, kurang dalam menyempurnakan rukun-rukun sembahyang kita. So macam mana nak membaiki itu? Salah satu cara dia ialah berzikirlah kepada Allah Ta'ala selepas kita sembahyang. Maka fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Apabila kamu selesai sembahyang, berzikirlah kepada Allah.
Macam mana cara berzikir ni? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Boleh berdiri, boleh duduk, bahkan boleh berbaring. Terpulang. Kalau kita memungkinkan duduk dulu, duduklah. Kalau mesti berdiri, berdiri tak apa. Kalau mesti berbaring juga tak apa. Kerana orang-orang yang beriman kepada Allah, dalam duduk mereka zikir, dalam berdiri mereka berzikir, bahkan dalam berbaring pun mereka berzikir. Kenapa 3 keadaan ini disebut? Kerana keadaan kita hanya antara 3 ni saja. Kalau tak berdiri, duduk. Kalau tak duduk, kita berbaring. Maka orang beriman full dalam setiap keadaan mereka, tak pernah luput daripada zikir pada Allah. Kemudian kata Allah Ta'ala, فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَةِ. Apabila kamu telah rasa aman, hilang rasa takut, maka laksanakanlah salat kamilatan, dengan sempurna. Tidak dikosor lagi. Ini tadi cerita tentang salat khauf. Maka salat khauf itu diringkas, dikosor juga, jadi 2 rakaat. Kalau dah aman, dah tak ada rasa takut, tak ada gangguan musuh lagi, maka sembahyanglah dengan sempurna. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu ialah satu kewajipan atas orang-orang beriman yang tertentu waktunya. Maka kita sembahyang itu ada waktu-waktu dia tertentu. Kita tak boleh melaksanakan sembahyang di luar daripada waktu itu. Tak boleh ikut suka hati kita. Yang penting aku sembahyang, tak boleh. Maka mesti ada masuk waktu. Salah satu syarat sah sembahyang ialah dukhulul waqti. Mesti dah masuk waktu. Kalau kita nak sah sembahyang subuh kita, mesti masuk waktu subuh. Zuhur macam tu, asar macam tu, maghrib macam tu, isyak juga begitu. Ya. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada subuh ni, ayat 101 sampai ayat 103, yang mana ketiga-tiga ayat Allah Ta'ala ni berbicara tentang salat. Pertama, salat qasar, ayat 101. Ayat 102 berbicara tentang salat khauf, salat ketika mana dalam keadaan takut, dalam kondisi perang. Dan yang ketiga ialah apa yang kita buat selepas sembahyang, iaitulah berzikir. Allah Ta'ala sebut pada ayat 103. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa kurniakan kita taufik sehingga akan ringan terus melaksanakan sembahyang dan menyempurnakan sembahyang kita, serta memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.